Selamat pagi, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan sudah pastilah tumpuan kita masih lagi kepada PRU 15 yang semakin panas sekarang ini dan ini juga merupakan satu isu yang cukup menarik yang kami pilih hari ini di ruang bicara ini dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan isu ini bersama dengan 3 tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio ruang bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di ruang bicara hari ini ialah apa pengundi 2022 mau. Ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Dan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan tetamu-tetamu yang sudah pun berada bersama saya di studio ruang bicara ini. Di sebelah kiri saya ini yang paling dekat dengan saya, kita ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Dr. Zuraidi Ishak yang merupakan Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Community ataupun JCOM di Jabatan Perdana Menteri. Jadi Tok, apa khabar? Baik, saudara Syakawi. Lama tak bersama dengan kami. Paling akhir saya di sini pada Merdeka itu hari. Oh ya, betul-betul. Dan terima kasih banyak-banyak Datuk ya. Okay, dan kita juga mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang kepada seorang lagi tetamu iaitu yang berbahagia Dr. Muhammad Iqmal Hisham Kamarudin yang merupakan Ketua Penyelidik di USIM ataupun Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi Doktor, apa khabar? Alhamdulillah baik. Dah bersiap sedia ya untuk bercakap tentang isu ini ya. InsyaAllah. Dan yang paling dekat dengan saya di sebelah kanan saya ini, kita ingin mengucapkan juga jutaan terima kasih kepada seorang lagi tetamu iaitu yang berbahagia Encik Hisamuddin Bakar yang merupakan pengarah eksekutif di Ilham Center. Jadi Hisamuddin, apa khabar? Baik. Alhamdulillah, sihat. Ini tetamu yang kedua sebenarnya yang saya temui daripada Ilham Center. Ya, terima kasih. Boleh panggil Hisam ya, tak? Okey. Mudah sikit. Baik, kepada anda yang sedang mengikuti program ini, seperti biasalah anda juga sebenarnya diberi ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini di ruang bicara. Jadi seperti biasa jugalah, 2 talian kami sediakan kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baik, kita mulakan dulu sembang-sembang ini bersama dengan Datuk Dr. Zuraidi. Kita bercakap tentang, saya pun melihat pelbagai kajian yang dibuat berkaitan dengan PRU yang ke-15 ini dan sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya akan kita kupas nanti. Tetapi kenapa Datuk merasakan bahawa kajian seperti ini amat diperlukan ketika kita menghadapi PRU yang ke-15 ini? Apa yang ingin dilihat secara jelas sebenarnya? Apa yang penting daripada kajian yang telah kami laksanakan sebelum ini adalah disebabkan oleh ketidakstabilan kerajaan sepanjang penggal 2018-2022 di mana terdapat 3 kerajaan telah tertubuh, 22 bulan Pakatan Harapan, 17 bulan Tan Sri Muhyiddin dan juga 13 bulan oleh Datuk Seri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Jadi kita ingin menjungkil apa yang pengundi-pengundi di luar sana berfikir, merasakan kesan daripada 3 pentadbiran tersebut dan apakah yang mereka mahukan sebenarnya daripada pentadbiran kerajaan. Sebab tidak pernah terjadi dalam sejarah Malaysia mengalami ledakan ketidakstabilan yang seperti ini. Berlaku COVID, tapi sebelum berlaku COVID telah terjadi 22 bulan yang sangat menyusahkan hati rakyat. Betul. Di mana banyak pelabur-pelabur besar daripada negara barat, China especially dan juga India lari daripada negara kita ketika itu dan menyebabkan keadaan ekonomi kita merudum. Jadi kami di JCOM telah melantik USIM dan juga Ilham Center untuk mencungkil rasa hati denuk nadi rakyat mengenai apakah pandangan mereka tentang pentadbiran kerajaan sedia ada sebelum dibubarkan. Dan apa yang pengundi mahu sebenarnya? Apa yang diorang mahu. Tapi sebelum saya dapatkan pandangan daripada Dr. Muhammad dan juga Hisum sebenarnya sedikit lagi pandangan daripada Datuk lah. Kalau kita lihat daripada apa yang berlaku tu ya, ramai yang mengatakan bahawa mungkin situasi mengadakan PRU yang ke-15 ini tidak kena pada masanya. Ialah mereka membagikan isu banjir yang mungkin akan berlaku secara besar-besaran menjelangnya
hari pembuangan undi nanti. Ada juga yang mengatakan bahawa disebabkan oleh COVID-19. Walaupun kita bergerak dari pandemik ke endemik, tetapi the rate is still very high lah bila kita bercakap tentang pandemik COVID-19 itu sendiri. Jadi tidakkah ini juga menjadi antara faktor yang menyebabkan rasa tidak puas hati di kalangan rakyat, terutamanya pengundi-pengundi sendiri? Bagi saya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila beliau bertindak untuk membubarkan Parlimen, telah mengambil kira banyak faktor, dan saya pasti beliau telah melihat mengenai persekitaran hujung tahun yang mungkin akan berlaku banjir, dan banyak lagi faktor yang telah dilihat. Tapi beliau mengambil keputusan untuk melaksanakan segera PRU 15 ini atas dasar bahawa mandat daripada rakyat perlu disegerakan demi untuk meneruskan kestabilan dan kemakmuran negara. Dari aspek tersebut ada dia punya caveat. Semalam Yang Amat Berhormat sendiri telah mengatakan sekiranya hujan berterusan dan banjir melanda di lebih daripada 60% kawasan, kerana kita mengundi di sekolah-sekolah, dan sekolah-sekolah ini kebanyakannya dijadikan tempat pusat pemindahan banjir. Betul. Sekiranya itu berlaku, maka SPR mempunyai hak untuk menunda pilihan raya ini untuk tempoh 6 bulan yang akan datang. So mengambil kira perkara tersebut, saya pasti kita dalam keadaan berjaga-jaga untuk sebarang kemungkinan yang akan berlaku. Faktor kedua, sekiranya saya boleh tambah, ialah keadaan ekonomi yang semakin merudum. Jadi kita perlu kerajaan yang kukuh, yang stabil, yang mantap untuk memastikan kita bersedia untuk menghadapi kemeruduman ekonomi yang bakal melanda pada tahun hadapan. Selain daripada kemeruduman ekonomi, mungkin Dr. Muhammad Iqmal, sesuatu yang menarik jugalah. Ada yang mengatakan bahawa kenapa kita memerlukan PRU 15 ini diadakan dengan segera ialah dalam usaha untuk mengukuhkan kedudukan politik negara kita, kerana itu dilihat sebagai berada dalam keadaan yang tidak begitu stabil sebenarnya, dan itu juga sebenarnya boleh memberi impak ataupun kesan kepada aspek pelaburan, pengembangan ekonomi dan sebagainya. Komen sedikit, Pak? Benar. Kalau kita lihat dari sudut ekonomi, seperti contohnya prestasi ekonomi kebelakangan ini kita boleh katakan semakin jatuh. Ada banyak faktor lah yang mendorongnya. Antaranya disebabkan pertama kenaikan OPR, terutamanya yang dilakukan oleh Rizal Amerika, sedikit sebanyak mempengaruhi kejatuhan mata wang kita. Kalau mengikut teori ekonomi, dengan kejatuhan mata wang kita sepatutnya akan menyebabkan pelabur-pelabur di luar lebih berminat untuk melabur di dalam negara kita. Ini kerana mereka mampu untuk melabur dengan jumlah yang lebih besar disebabkan perbezaan mata wang tadi. Tetapi hal ini sebaliknya berlaku, tidak berlaku. Jadi disebabkan ini, sudah pasti dia menunjukkan satu perkara, iaitu ketidakstabilan politik tadi, yang menyebabkan walaupun Malaysia dilihat sebagai berpotensi ataupun kita kata menarik untuk dilabur, tetapi disebabkan ketidakstabilan politik yang ada, ini sedikit sebanyak mengganggu-gugat perkembangan ataupun minat pelabur-pelabur tadi untuk datang. Begitu juga dengan faktor-faktor lain. Kalau kita lihat dari sudut ekonomi juga, di mana kalau kita lihat dagangan ekspor dan import, di mana kalau kita lihat walaupun selepas COVID kita dah buka semula pintu sepadan, and then tidak dinafikan import ekspor juga telah mula berkembang, tetapi ia tidak mencapai sasaran seperti yang digambarkan. Kerana bila semasa COVID ataupun semasa PKP yang melanda, kita memang sharply down kita punya growth, negative 17% something, and then bila kita buka tu, kita harapkan dia pun akan melompat tinggi. Dia memang melompat tinggi juga, tapi tidak melebihi 10%, which is masih belum dapat counter perkembangan growth ekonomi seperti yang sebelum COVID. Dan ini juga merisaukan. Jadi sudah pasti disebabkan orang kata kelembapan ekonomi ini banyak memberi kesan-kesan rantaian terhadap sosial dan juga kestabilan di kalangan masyarakat. Ini termasuklah dari sudut peluang pekerjaan,
terutamanya oleh golongan-golongan muda. Begitu juga dengan peluang-peluang pelaburan tadi, dan juga pertumbuhan digitalan dan juga orang kata kemasukan teknologi dan sebagainya. Semua ini bergantung kepada kestabilan politik itu tadi pada dasarnya. Jadi disebabkan itu, saya melihat apabila Yang Berhormat Perdana Menteri membuat keputusan untuk membubarkan parlimen, ini merupakan salah satu, mungkin menjadi salah satu faktor yang difikirkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, bukan saja untuk menjamin kestabilan politik, tetapi juga untuk mendapatkan semula orang kata kecemerlangan di dalam ekonomi negara kita. Okey. Baik, saya nak dapatkan pandangan Hisum jugalah dalam isu ni Hisum, ya. Saya terdapatlah ada 3 kajian penting yang dibuat oleh Hisum dan juga rakan di USIM. Menyebut antaranya ialah yang pertama ialah tentang kajian pengaruh undi 18 terhadap senario politik negara. Ada juga kajian yang dibuat terhadap persepsi rakyat terhadap populariti Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, dan ada juga kajian yang dibuat berkaitan dengan penerimaan rakyat terhadap kepimpinan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi apakah Hisum mewakili Ilham Center melihat bahawa ini merupakan kajian-kajian yang mungkin boleh memberikan satu gambaran yang lebih jelas sebenarnya bila kita cakap tentang senario politik dan juga senario pilihan raya di negara kita? Baik Tuan, apabila menyinggung tentang kajian ini, sebenarnya merujuk kepada satu kajian yang telah dijalankan oleh pihak Ilham dan juga sebenarnya Universiti Malaya, yang ketua penyelidik kami sebenarnya Allahyarham Dr. Hamidin mengetuai pasukan daripada Universiti Malaya dan juga Ilham Center, dan kami diberikan tugasan untuk membuat eksplorasi terhadap 2 segmen lah. Pertama ialah terhadap bagaimana tahap penerimaan rakyat seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak terhadap populariti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan yang kedua ialah berkenaan dengan dasar yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, iaitu dasar aspirasi keluarga Malaysia. Jadi dalam kajian itu kami jalankan, sebenarnya kalau kita boleh kongsi dengan penonton, kajian ini dijalankan sepanjang bulan Jun dan Julai. Lebih kurang 2 bulan kami lakukan secara intensif, menggunakan 2 metodologi, iaitu mengenai kita bertemu dengan responden secara bersemuka. Terdapat 1669 responden yang kita temui, dan juga satu lagi yang kita lakukan ialah secara kualitatif dengan mengadakan perbincangan kelompok sasar. Kita jadi lebih kurang 100 lebih lah. Kalau saya ingat saya ada 114 yang dilakukan. Dan kami bahagikan, dalam kami mengutip data itu, kami bahagikan pada 6 zon. 6 zon ini adalah untuk kita memahami sentimen mengikut zon-zon tertentu. Kerana setiap zon itu dia berbeza nilai dia. Maksudnya budaya, dialek, logat dan juga sebagainya itu diambil kira. Sebagai contoh, zon 1 adalah di utara, kemudian zon kedua adalah di bahagian tengah, zon 3 adalah selatan, zon 4 pantai timur, 5 Sabah dan juga 6 adalah Sarawak. Jadi semua itu kita membuat cerapan dan juga mengajukan soalan berkenaan dengan populariti Perdana Menteri dan juga dasar yang diperjuangkan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Daripada dapatan itu, sebenarnya kalau merujuk kepada populariti Yang Berhormat, sebenarnya bagi kami mendapati bahawa Datuk Seri Ismail Sabri berada dalam skala 69%. Dengan mengambil kira, kalau kita membuat pecahan, 41% adalah memberikan pengakuan sederhana, manakala 23 memuaskan dan berpuas hati dengan pentadbiran Yang Berhormat Perdana Menteri, dan juga 5% sangat berpuas hati. Jadi kalau kita gabungkan semua itu, berada dalam skala 69%, yang bagi saya itu adalah skala yang sangat baik. Yang mana ketika itu yang diberikan pengakuan oleh responden, yang bagi saya lah, kami melihat dalam dapatan kajian ini, merit ataupun Perdana Menteri meraih mata yang tinggi ataupun ada selling point yang ada pada PM ialah pertama, beliau kelihatan seorang pemimpin yang bersih dalam yang mewakili daripada Barisan Nasional. Beliau adalah seorang yang bersih, humble, mudah didampingi. Itu yang diberikan gambaran oleh pengundi ataupun responden yang kami temui. Yang kedua, betul-betul yang PM score
markah tinggi juga adalah beliau juga bergandingan dengan Tan Sri Muhyiddin ketika itu menangani COVID, kan? Abah dan dia Pak Long, kan? Dia menangani COVID itu memang, kalau dulu memang tiap hari kan, membuat pengumuman dan sebagainya, dan itu memang sangat terkesan kepada responden. Yang ketiga ialah kehadiran Datuk Seri Ismail Sabri ini disifatkan dia mampu menstabilkan suhu politik yang tinggi. Dia menstabilkan suhu politik domestik. Yang sebelum itu apabila Tan Sri kita lihat agak tense dalam suhu politik, tetapi apabila peralihan kepada Datuk Seri Ismail Sabri itu reda. Itu memang diberikan pengakuan kepada kami. Dan yang terakhir sebenarnya, yang paling juga adalah disifatkan sebagai langkah berani oleh PM membuat reformasi perundangan, iaitu meluluskan RUU anti lompat parti. Jadi 4 komponen ini bagi saya dalam satu segmen, itu property PM itu bagi saya itu adalah kelebihan yang daripada Datuk Seri Ismail Sabri. Kita akan bercakap lagi tentang kajian yang telah pun dibuat, dan saya percaya bahawa Dr. Muhammad Iqmal juga ada pandangan yang ingin dikongsikan. Tapi sebelum itu, Tok, kalau kita lihat daripada kajian yang dibuat ini, kadang-kadang bila kajian itu dibentangkan, ada yang mempersoalkan tentang kredibiliti kajian yang dibuat itu, kerana mungkin jumlah responden yang ditemui itu tidak begitulah ramai jika dibandingkan dengan jumlah pengundi dalam PRU secara keseluruhannya. Tetapi apakah JKOM puas hati dengan kajian yang telah pun dibuat oleh rakan-rakan kita setakat ini? Okey, dari segi metodologi, kedua-dua kita mengambil kira formula yang digunakan oleh siapa doktor? Kerji Morgan. Ya, Kerji Morgan. Kerji Morgan. Di mana sekiranya responden kita adalah melebihi 100 orang, 100,000 orang, melebihi daripada 100,000 orang, memadai sekiranya jumlah yang kita interview ataupun yang kita melakukan penyelidikan tersebut 387 orang. Syaratnya ialah macam yang Encik Isham cakap tadi, kita pergi kepada 1,669 orang untuk menyelidik mereka. Syaratnya 1,669 itu dibahagikan mengikut zon, dan dibahagikan mengikut jantina, dan dibahagikan mengikut demografi setempat. Jadi tidak ada bias dari segi kaum, tidak ada bias dari segi jantina, dan tidak ada bias dari segi zon-zon yang telah kita research. Jadi berasaskan kepada formula tersebut, kami merasakan bahawa apa yang telah kita dapatan daripada penyelidikan tersebut, saya rasa adalah seperti mana research lain, penyelidikan lain, di mana terdapat plus minus 5% dari segi ketepatan. So salah kalau kita mengatakan bahawa walaupun jumlah kita hanya 1,500 ataupun 3,000, tetapi oleh kerana formula yang kita buat tu betul-betul berasaskan kepada demografi, saya rasa tidak lari daripada dapatan. Kalau you buat WIMA sehingga 15,000 orang pun dapatannya akan tetap jadi lebih kurang sama. Okey, bila kita cakap tentang kajian, mangkali Dr. Muhammad Iqmal, ini benda-benda yang menarik sebenarnya. Banyak lagi badan-badan lain juga yang melakukan kajian, malah ada juga stesen-stesen TV sendiri yang melakukan kajian mereka dan sebagainya. Tapi secara peribadinya, apakah Dr. Muhammad Iqmal melihat bahawa ini satu kajian yang mungkin boleh memberikan satu gambaran yang tepat sebenarnya kepada mereka yang mungkin akan melihat dan mengkaji tentang kajian ini sebenarnya? Alright, kalau merujuk kepada kajian yang telah dilakukan oleh pihak kami USIM, kami telah melakukan lebih kurang 3 kajian yang berkaitan tentang pilihan raya. Yang pertama adalah tentang pengaruh undi 18 terhadap senario politik negara. Kemudian kajian pelaksanaan pilihan raya umum ke-15 pada tahun 2022. Ini sangat menarik kan Datuk? Dapatan kita melihat memang untuk PRU 15 ini saja hampir 76.6% bersetuju sekiranya diadakan PRU 15. Dan akhirnya terbukti apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pun mungkin mengambil kira pelbagai faktor yang lain, termasuk faktor dapatan kajian ini dengan membubarkan parlimen
setelah melihat reaksi dan juga penerimaan rakyat ketika itulah untuk melaksanakan PRU ke-15 pada tahun ini. Betul. Kalau saya boleh tambah di sini, betul. Salah satu daripada penyumbang untuk keputusan tersebut ialah memang penyelidikan diadakan oleh USIM menyatakan 75% daripada responden bersetuju sekiranya pilihan raya diadakan sebelum hujung tahun ini. So that's one of the best kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat keputusan untuk mengadakan dengan segera. Mungkin Prof ingin sambung lagi tadi. Ya. Alright. Jadi berdasarkan kajian-kajian yang kami lakukan ini, jadi terutamanya macam untuk undi 18, kita mendapati ada beberapa dapatan yang sangat menarik ya. Kalau kita melihat, sebab untuk menjawab tentang apa pengundi 2022 mahu. Sebab kita faham kerana PRU ke-15 merupakan satu pilihan raya di mana penglibatan pertama undi 18. Tapi sebelum itu saya ingin menceritakan sebentar sikit lah mengenai undi 18 di mana seperti yang kita tahu pada 16 Julai 2019 di mana RUU undi 18 telah pun diluduskan oleh kesemua ahli parlimen yang datang untuk mengundi, iaitu sebanyak 211 orang. Dan seperti yang kita tahu juga, bersama dengan RUU undi 18 ini ada satu lagi yang mungkin jarang-jarang orang nak sentuh, iaitu mengenai pendaftaran automatik. Di mana bukan sahaja mereka yang berusia 18, 19 dan 20 tahun sudah mula layak untuk mengundi, tetapi juga mereka yang berusia 21 tahun ke atas sebelum ini tidak berdaftar, tetapi kini telah berdaftar secara automatik dan juga layak untuk mengundi. Okey. Kalau kita nak melihat kepada penerimaan undi 18, kerana untuk makluman di lapangan, PRN Johor merupakan kali pertama sekali di mana golongan undi 18 ini dibenarkan ataupun terlibat di dalam proses pilihan raya. Jadi di dalam hal ini kita telah menjalankan kajian ini dan di antaranya adalah responden daripada negeri Johor yang telah sama ada terlibat ataupun tidak terlibat dengan PRN Johor. Daripada kalangan 248 responden yang kita temui dan kita tanyakan, hanya 23.7% sahaja yang turun mengundi ketika PRN Johor pada waktu itu. Tetapi bila kita tanya juga kepada responden yang sama, sekiranya PRU ke-15 ini diadakan pada tahun 2022, adakah mereka akan turun mengundi? Surprisingly, dia punya data untuk mengatakan mereka mahu turun tu tinggi, lebih daripada 75%. Begitu juga bila kita tanya secara keseluruhannya, di mana kami ini menjalankan kajian undi 18 terhadap 2,000 responden di seluruh Malaysia mengikut demografi belia yang berusia 18, 19 dan 20 di setiap negeri. Kita buat stratified proportionate punya sampling. Dan kita mendapati secara keseluruhannya minat golongan ini terhadap politik tidak terlalu tinggi, hanya dalam sekitar 60%. Dan kecanaan mereka, sama ada mereka ni sebenarnya sudah merupakan sebahagian daripada warga yang layak untuk turun mengundi dan terlibat aktif di dalam politik, juga agak rendah, dalam lebih kurang 52%. Tetapi bila kita tanya sama ada mereka mahu untuk turun mengundi sekiranya PRU diadakan pada tahun ini, sangat tinggi, iaitu lebih kurang 84%. Mungkin ini adalah disebabkan oleh the first time voter. Selalunya perkara pertama bila kita dapat nak buat, semua orang teruja lah. So mungkin disebabkan itu ramai sekiranya dia tahu dia layak untuk turun mengundi, dia akan turun mengundi. Cuma isu dekat sini adalah macam mana kita di pihak sama ada mana-mana parti politik ataupun pihak kerajaan sekalipun untuk mendekati golongan ini dan memberikan kesedaran dan orang kata awareness tadi kepada mereka bahawa mereka perlu terlibat di dalam proses demokrasi ini. Ini penting sebenarnya. Dan kalau kita lihat bagi golongan ini, saluran mereka mendapatkan maklumat politik terutamanya di sosial media lah. Terutamanya kalau kita lihat berdasarkan kajian ini, yang paling tertinggi adalah melalui saluran TikTok, lebih kurang 26%, iaitu suku daripada responden. Diikuti oleh Instagram 22%, Facebook 17.3%, Twitter 14.3% dan saluran-saluran yang lain. Dekat sini apa yang saya ingin maklumkan adalah di mana kalau kita lihat pun sekarang yang sedang berlaku, di mana oleh calon-calon mereka sedang giat untuk melaksanakan ataupun menyebarkan maklumat-maklumat ataupun berkempen, sama ada bukan saja secara fizikal tetapi juga di atas talian. Dan kalau kita lihat sekalipun, walaupun perkara ini lebih menjurus kepada pentingnya untuk menyebarkan maklumat melalui sosial media, tetapi jangan dilupa kaedah tradisional ataupun kaedah bertemu semuka ini. Kerana untuk golongan-golongan yang mungkin selain daripada golongan undi 18 ini, mereka masih lagi menggunakan kaedah yang sebelum ini,
Jadi oleh sebab itu, untuk kesemua calon-calon dan juga parti politik, saya melihatkan kepelbagaian pendekatan dalam menyebar maklumat dan juga meraih undi sangat penting. Bukan hanya bertumpu kepada sesetengah saluran ataupun penyebaran maklumat politik sahaja. Dan ingin saya ceritakan, daripada jumlah ini, kalau kita lihat pada tahun PRU 14, kita ada lebih kurang 14.9 juta pengundi. Tapi dalam PRU ke-15 ini kita ada lebih kurang 21.1 juta. Kenaikan lebih kurang 6.2 juta. Dan kenaikan ini agak tinggi, hampir 30% kenaikan. Dan daripada 66.2 juta ini, 1.4 adalah di kalangan mereka yang berusia 18, 19 dan 20. Manakala 4.6 lagi bagi mereka yang berusia 21 hingga 29, dan baki lagi 4.6 juta daripada mereka yang berusia 30 hingga 39 tahun. Dan mereka semua ini melibatkan 10.6 juta. Dan 10.6 juta ini kalau kita bandingkan dengan jumlah pengundi yang ada, hampir separuh, 50%. Dan sudah pasti undi mereka ini sangat signifikan. Kalau kita lihat, saya tambah sikit lagi kalau kita lihat dari sudut prestasi PRU ke-14, di mana kita ada lebih kurang hampir 38 kerusi parlimen, di mana meraih undi di bawah 2,000 undi majoriti. Dan bayangkan dengan pertambahan 6.2 juta ini, kalau kita bahagikan secara purata pun, bagi ke setiap 222 kawasan parlimen, kita akan ada pertambahan lebih kurang 6,300 pengundi baru. Dan sudah pasti 6,300 pengundi baru ini, sekiranya lah kita kata 6,000 sahaja sekalipun, sudah pasti yang bawah 2,000 ni totally akan berubah secara signifikan. Bagaimana calon yang berjaya menarik perhatian ataupun meraih undi daripada mereka ini. Kalau saya boleh sharekan, daripada 38 ini, di Perlis kita ada 1 kerusi, di Kedah kita ada 3 kerusi, di Penang 1 kerusi, Perak 4 kerusi, Selangor 1 kerusi, Wilayah 1 kerusi, Negeri Sembilan 3 kerusi daripada 8. Johor ada 4 kerusi, Melaka 1 kerusi, Pahang 3 kerusi, Terengganu 1 kerusi, Kelantan 1, Sarawak 5, dan akhir sekali Sabah 9 kerusi daripada 25 kerusi. Okey, kita akan sambung lagi doktor. Kita akan berehat dulu buat seketika, tapi sebelum kita berehat, kita ambil dulu, ada 2 panggilan di talian kita sekarang ini. Baha dari Kuala Lumpur sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Baha. Waalaikumsalam, Sakawi. Ya. Apa khabar? Baik, alhamdulillah, Baha. Terima kasihlah, Sakawi, terima call saya malam ni. Ya. Saya cakap ni, okey, Assalamualaikum kepada 3 ahli panel ya. Okey, Sakawi. Ya. Okey, saya nak bagi pencerahan untuk ikut pada malam ini punya tajuk Sakawi kan. Saya sebagai rakyat biasa, sebagai pengundi biasa ni di bawah ni lah, B40 dan juga golongan orang kelainan upaya. Saya yang pertama sekali, kalau boleh saya nak YB OKU yang bertanding tu menang lah. Kalau dia boleh jadi menteri kan, jaga kebajikan OKU ni. Dan juga mungkin dia boleh berjuangkan untuk subsidi bersasar kepada golongan-golongan golongan tertentu lah. Yang keduanya, Sofi, saya kalau boleh kita hendakkan YB yang berintegriti, berkelayakan, berwibawa, bersih daripada isu-isu kontroversi ni, Sakawi. Tak naklah sampai sekarang ni orang sibuk dengan isu-isu kontroversi dan juga hal dia orang, rakyat diketepikan. Okey. Dan sekarang ni saya bagi contoh lah, sekarang ni kan isu telur dah naik balik. Sampai telur pun tak cukup ni, Sakawi. Yang ketiganya, Sakawi, kalau boleh kita nak kerajaan yang kokoh, stabil dan fikirkan survival rakyat bawahan ni yang penting utama sekali. Bukannya tempolok dia orang ni, Sakawi. Okey. Dan juga mungkin saya bagi contoh lah, dia orang boleh perjuangkan kurangkan import barang-barang keperluan asas ni, Sakawi. Kita banyak resources, Sakawi. Tanah banyak apa semua kan. Kenapa kita masih nak import? Jadi saya naklah ahli panel 3 orang malam ni boleh bagi pencerahan macam mana. Baik. Terima kasih banyak-banyak Baha dari Kuala Lumpur. Satu lagi panggilan sebelum kita berehat. Ramza dari Kelantan ada di talian kita sekarang ini. Assalamualaikum, Ramza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Soalan saya pertama ialah saya ingin mengemuka kepada ahli panel tentang satu persoalan. Adakah ahli panel setuju, tolong ulas, bahawa dengan tersananya pilihan saja ada di peringkat federal, hanya 3 negeri di peringkat negeri, ini menyenangkan bagi parti-parti untuk fokus untuk dapat
sekurang 112 simple dia 112 kursi. Ini menyenangkan, ini boleh memfokus, boleh faham. Yang kedua soalan saya ialah apabila saya meminta yang soalan kedua boleh adakah setuju bahawa ada pendapat mengatakan gabungan yang paling induk, paling yang memayung segala-gala gabungan itu gabungan antara parti PAS dengan UMNO. Jadi misal pertama ialah untuk dapat asal 2 kursi. Yang kedua boleh apabila minta 2 kursi boleh. Jadi boleh fokus untuk dapat menjadi 23 iaitu 148. Boleh pula. Okey, baik, terima kasih Ramza dari Kelantan. Baik, kita berehat dulu buat seketika dan kembali nanti. Banyak lagi persoalan yang mungkin sempat saya kongsikan bersama dengan ketiga-tiga tetamu yang berada di studio. Kita rehat dulu. Baiklah, terima kasih kalau anda masih lagi menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Persoalan-persoalan menarik juga sebenarnya dibangkitkan oleh pemanggil-pemanggil kita setakat ini. Tapi mungkin menarik juga lah Syam. Kalau kita melihat kepada perkembangan terkini, ini pandangan dan juga pendapat ramai yang mengatakan bahawa mungkin tidak akan ada parti-parti politik atau penggabungan parti-parti politik yang akan mencapai kemenangan yang disifatkan sebagai dominan dan boleh menumbuhkan kerajaan. Jadi suka ataupun tidak, mereka terpaksa bergabung sebenarnya dalam usaha untuk mewujudkan kerajaan gabungan seperti apa yang berlaku sebelum ini. Tapi pandangan daripada kajian yang dibuat, apakah ini realiti yang harus dihadapi oleh parti-parti politik sebenarnya? Ya, ini yang kami membuat cerapan di lapangan. Saya dah turun bermula daripada tarikh pembubaran parlimen sehinggalah pada saat penamaan calon dan dah 4 hari kempen. Kami melihat begini, pengundi mereka maklum dan saya boleh katakan konsensus di kalangan mereka bahawa mereka membuat unjuran bahawa tidak akan ada satu gabungan parti yang boleh membentuk kerajaan secara bersendirian. Itu jelas. Boleh dikatakan kita tanya buat temu bual pun mereka kata mereka tidak nampak mana-mana parti yang boleh bentuk kerajaan secara solo. Jadi apa yang mereka tuntut ialah begini, apabila melihat kepada parti-parti ini seakan-akan tidak ada titik persamaan. Maksudnya bercakaran kenyataan yang bertentangan di antara satu sama lain itu seakan-akan begitu untuk meraih dan juga mendapatkan sentimen dan juga sokongan. Tetapi hakikatnya seperti mana katalah terkunci dengan jumlah kursi yang tidak boleh membentuk kerajaan dan memerlukan pembentukan dengan gabungan pihak yang lain. Jadi sebab itu pengundi kata kalau boleh tunjukkan jalan keluar. Sebab deadlock, situasi terkunci. Bila terkunci, contohnya bagi BN, pakatan mana yang diselesa untuk membentuk kerajaan? Dengan katalah BN campur GPS campur GRS pun tak boleh nak form government lagi. Memerlukan satu lagi coalition. Nak memilih Pakatan Harapan ataupun Perikatan Nasional. Yang sedangkan dalam naratif setiap hari mengatakan bahawa tak boleh terima bersatu dan sebagainya. Mereka melihat bahawa jangan underestimate kemampuan pengundi. Lebih baik terbuka. Bincang secara terbuka, bincang secara ilmiah mana gabungan yang mereka rasa cocok. Supaya pengundi boleh membuat unjuran dan keselesaan pengundi untuk membuat keputusan mengundi parti berkenaan. Jadi bagi saya ini dalam tempoh berkempen ini bagi saya parti-parti politik ini perlu menjawab. Kan? Situasi sebegini dan pengundi memerhati. Mereka kata bayangkan dalam keadaan deadlock nanti takkan mereka ingin menjilat ludah mereka yang ketika kempen ini serang menyerang antara satu sama lain. Okey, mungkin doktor ada juga pandangan apa kata dengan isu ni, dok? Benar. Kalau kita lihat berdasarkan 3 kajian sebelum ini telah kita lakukan mengenai, sebab kita tanya di dalam salah satu soalan kajian kita tanya adalah pada pendapat responden tersebut, parti manakah yang dijangka ataupun gabungan parti manakah yang dijangka akan memenangi PRU yang ke-15. Kalau kita lihat benar seperti kajian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang lain juga, tidak ada single coalition ataupun single gabungan politik yang mampu untuk mendominasi lebih daripada 50% undian. Di sini dia memberikan satu yang telah dijelaskan oleh Tuan Samudin tadi adalah mengenai tentang perlunya ada coalition di antara mereka juga. Dan satu lagi sebenarnya di kalangan responden ini, kalau kita lihat pattern yang telah kami analisa adalah ada satu jumlah yang agak signifikan juga
bagi mereka yang masih lagi tidak dapat membuat keputusan, kecenderungan mereka ke arah gabungan mana. Kalau saya boleh katakan dalam lebih kurang hampir 20% juga. Ya, mereka daripada responden ataupun masyarakat di luar sana masih tidak ada sampai sehingga ke hari ini masih tidak lagi membuat keputusan untuk mengundi calon ataupun parti mana pada PRU yang akan datang. Dan ini mungkin juga merupakan satu strategi ataupun taktikal bagi mana-mana parti yang bertanding. Bagaimanakah untuk menawan hati mereka yang kita katakan di atas pagar ini yang tidak membuat keputusan lagi, undecisive. Sebab kalau kita lihat pada PRU yang ke-14 ya, di mana Pakatan Harapan seperti contoh berjaya meraih undi lebih daripada 60% keseluruhannya, itu utamanya disumbangkan oleh golongan-golongan di atas pagar ini. Dan saya melihat ini merupakan satu perkara yang sangat signifikan juga pada PRU yang ke-15, di mana sekiranya mana-mana parti politik mampu untuk menarik kepercayaan ataupun meraih undi daripada golongan di atas pagar ini, sudah pasti mereka mampu mencapai lebih daripada 50%. Dan apabila mereka mencapai lebih daripada 50% sokongan, berkemungkinan besar mereka, jikalau tidak dapat membentuk kerajaan secara majoriti mudah sekalipun, mereka adalah yang paling leading lah dari sudut kerusi bilangannya. Dan mungkin dengan kelebihan itu mereka dapat gunakan untuk membuat koalisi dengan mana pihak-pihak yang mereka rasakan paling mudah untuk mereka berkoalisi. Sesuatu yang penting dan menarik, tetapi a bit sensitif lah Datuk ya. Tapi saya nak tanya Datuk juga lah tentang kajian penerimaan rakyat terhadap kepimpinan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Saya terbaca tadi ini perkara yang ketujuh yang diketengahkan hasil daripada kajian ini. Dari sudut politik, majoriti rakyat bersetuju bahawa pengenalan Datuk pun sebut tadi RUU Anti Lompat Parti memberi kebaikan kepada amalan demokrasi negara dan rakyat. 91% yang setuju. Serta meningkatkan keyakinan rakyat terhadap Perdana Menteri 81%. Ini merupakan satu angka yang cukup tinggi sebenarnya. Namun perubahan ini tidak mampu memberikan kesan bagi membolehkan Parti UMNO dan BN memenangi PRU 15. 24% yang setuju dengan perkara ini. Hal ini adalah disebabkan oleh kepimpinan Parti UMNO dan BN masih lagi diterajui oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang terlibat dengan kes mahkamah. 74% yang menyatakan ini. Dan peluang untuk memenangi PRU 15 di bawah kepimpinan beliau adalah sangat rendah. Hanya 10% saja dikatakan peluang itu. Datuk nak komen? Boleh. Okey, saya memang benda ni agak sensitif. Cuma saya nak mengulangi apa yang YB KJ Khairi Jamaluddin bercakap di Sungai Buloh semalam. Satu undi untuk KJ adalah satu undi untuk BN, satu undi untuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Jadi kalaulah Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi dianggap sebagai penghalang kepada rakyat untuk memberi undi kepada Barisan Nasional, kita melihat lebih kepada kestabilan dan kemakmuran yang telah terbina selama 13 bulan yang lalu di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Dan satu undi untuk BN adalah satu undi untuk Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. So kita tekankan kepada perkara itu agar rakyat dapat melihat kesinambungan bahawa negara ini perlu diterajui oleh di kalangan ramai-ramai pemimpin atasan yang ada sekarang ini, siapakah yang paling layak untuk jadi Perdana Menteri. Dan kita lihat 22 bulan, 17 bulan dan 13 bulan. Dan saya rasa tidak susah untuk rakyat memberi undi dan kepercayaan kepada Barisan Nasional untuk terus menerajui. Kita ada di Sabah dan di Sarawak 40 kursi. Untuk memerintah mendapat majoriti simple, kita perlukan 72 undi daripada Semenanjung. So saya kira sekarang ini Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional sedang berebut-rebut untuk mendapat undi yang sebanyak itu dari Semenanjung. Sebab di sana seperti yang dikatakan oleh saudara Syakawi tadi, mereka di Malaysia Timur adalah kingmaker. Jadi mereka menunggu siapakah yang akan menjadi partner kami untuk mentadbir negara ini, yang akan mungkin setelah mendapat keputusan nanti melantik salah seorang daripada mereka sebagai timbalan Perdana Menteri seperti yang dijanjikan oleh beberapa orang pemimpin politik. So rakyat melihat kepada prestasi
bandingkan 22 bulan, 17 bulan dan 13 bulan. Itu akan menjadi tanda tunjuk kepada mereka untuk membuat pemilihan pada kali ini. Mungkin apa ni Tuan Isam ya, kalau kita lihat daripada apa yang sedang berlaku ketika ini pun kita ingin berterus terang lah, apabila PAS dan UMNO tidak lagi bekerjasama dalam muafakat nasional, itu juga dikatakan memberi impak sebenarnya kepada peluang Barisan Nasional untuk mencapai kejayaan cemerlang dalam pilihan raya umum kali ini. Tapi mungkin Barisan Nasional mempunyai keyakinan yang tersendiri bahawa mereka sudah pun sebenarnya mempunyai pintu yang cukup menarik sebenarnya untuk memenangi pilihan raya umum kali ini. Tetapi ada juga yang berpendapat bahawa mungkin dari kajian yang anda lakukan, berkemungkinan tak Barisan Nasional ataupun UMNO khususnya akan kembali bekerjasama dengan PAS setelah PAS PRU nanti. Kemungkinan itu wujud tak, ataupun PN juga mungkin akan menjadi satu kuasa yang mungkin lebih kuat, lebih gagah sebenarnya. Sebab itu saya nyatakan tadi, sebenarnya bukan saya yang perlu menjawab parti politik tadi ataupun coalition tadi, dia perlu memberikan gambaran kepada pengundi sikap mereka lah, maksudnya macam tadi jika terkunci. Tapi apa yang saya nak highlightkan lagi dalam kajian yang kami turun ke lapangan, termasuk dalam kajian yang kami lakukan terdahulu, concern utama kepada pengundi ini selain daripada, sebab begini pilihan raya ini diadakan untuk apa? Untuk mendapatkan mandat rakyat yang baru bagi membentuk kerajaan yang stabil. Itu dia punya itu adalah tujuan utama dan objektif pembubaran parlimen ini dilakukan. Tetapi dengan membuat pada perspektif pengundi seakan-akan nampak macam mana nak stabil ni, kan, sebab tidak ada satu coalition yang mampu untuk membentuk kerajaan yang mempunyai majoriti yang besar. Jadi mereka menuntut bahawa kalau bolehlah politikus-politikus ini atau pemimpin-pemimpin utama ini memberikan gambaran bagaimana ingin menjawab. Sebagai contoh sebab bagi saya begini, isunya ialah isu politik saja. Sedangkan kalau kita tengok pimpinan boleh bertemu, boleh mengadakan pertemuan, tetapi bila keluar bertemu dengan media mengeluarkan kenyataan yang agak ironi dengan keadaan sebegitu. Apabila rakyat ini dia melihat suasana yang macam seakan-akan tidak ada hala tuju yang jelas, dan mereka juga terkait dengan persekitaran mereka ketika dalam kajian macam tadi dalam isu telur tak cukup di pasaran, dan ketika kajian ini dilakukan kita caveatkan ketika itu emosi rakyat sangat terganggu ketika kita bertanyakan tentang perihal aspirasi keluarga Malaysia, iaitu kenaikan harga minyak masak naik ketika itu. Mereka sangat beremosi dan mereka menuntut sebenarnya pimpinan, tolonglah jangan bergaduh, janganlah bertelagah, tolonglah cari titik pertemuan untuk jaga kemaslahatan rakyat ini. Malahan sebenarnya daya intelektual pengundi ini sebenarnya responden tinggi. Kita jangan underestimate bahawa mereka tidak tahu apa yang terjadi. Dia kata macam dalam kajian tu mereka terbuka sekiranya kerajaan mendedahkan bahawa ini memang kerajaan tak boleh nak buat, disebabkan ini adalah peperangan di antara Ukraine dan Rusia, misal contoh. Maksudnya mereka tahu perkembangan yang berlaku di peringkat global, dan mereka juga tahu bagaimana Indonesia, negara jiran kita, menangani isu ekonomi dalam keadaan kita juga menghadapi krisis ekonomi global, tetapi mereka boleh bertahan dengan kestabilan politik mereka dan hala tuju ekonomi mereka jelas. Disebabkan apa? Kesepakatan pimpinan mereka. Jadi mereka juga menuntut supaya di Malaysia ini jalan keluarnya adalah semua pimpinan perlu memandang bahawa ini adalah untuk negara, ini adalah untuk rakyat. Kami susah sekarang, tolong keluarkan kami daripada masalah ini. Saya rasa itu yang dituntut oleh rakyat. Kita tertarik hati juga Doktor ya. Mungkin daripada kajian yang dibuat ini berkaitan dengan manifesto yang akan yang telah dan akan dikeluarkan oleh parti-parti politik yang bertanding. Ini sudah menjadi satu tradisi sebenarnya, dan dalam manifesto hari ini pun, malam ini pun saya difahamkan BN akan mengumumkan manifesto mereka. Tetapi kadang-kadang soal dan isu manifesto itu juga menjadi satu isu yang cukup penting dan menarik sebenarnya. Memang semua manifesto adalah bertujuan untuk menarik dan juga memikat hati pengundi-pengundi, dan itu bukan lagi rahsia sebenarnya. Sebab itulah mereka boleh menjanjikan bulan dan bintang dalam manifesto yang dibentangkan. Tetapi apakah golongan-golongan anak muda khususnya pengundi-pengundi baru ini juga melihat manifesto ini sebagai satu aspek ataupun perkara penting sebelum mereka memikirkan siapa yang harus mereka undi dalam PRU nanti? Saya kira berdasarkan kajian yang telah kita jalankan, kita ada juga bertanyakan soalan
pertamanya kita bertanya apakah isu semasa yang sedang dihadapi yang menuntut mereka kepada kerajaan memberikan perhatian yang lebih khusus ataupun lebih fokus. Jadi hal ini di dalam banyak-banyak isu yang ada, kita mendapati lebih daripada separuh responden menjawab bahawa isu ekonomi yang perlu diberikan keutamaan. Jadi bila kita sebut tentang isu ekonomi dan bila kita bersebutkan tentang golongan undi 18, sudah pasti ia berkait rapat tentang kos pendidikan. Seperti contoh, itu bagi mereka yang berusia 18, 19 dan 20. Bagi mereka yang berusia di antara 20 sehingga 30, kos isu berkaitan tentang ekonomi adalah berkaitan tentang bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan sejurus tamat pengajian. Dan bagi mereka yang berusia mungkin 30 tahun hingga ke 40 tahun, bagaimana mereka untuk mendapatkan pemilikan rumah yang pertama, skim rumah pertama dan sebagainya. Jadi isu-isu ekonomi ini mendasari, saya kira, bukan saja pada golongan undi 18 ataupun golongan muda, tetapi sehingga yang berusia lebih 60 tahun ke atas sekalipun, mereka ni dibebani oleh isu ekonomi, kan? Macam tadi kita sebut isu minyak masak, isu telur dan sebagainya. Dan di dalam hal ini kita lihat salah satu yang mungkin boleh ditawarkan di dalam manifesto oleh mana-mana pihak parti politik yang bertanding, sekiranya mereka ingin meraih undi ataupun mendapatkan kepercayaan ataupun mendapatkan undi daripada masyarakat yang majmuk ini, adalah bagaimana mereka untuk tackle isu ekonomi ini. Ini merupakan perkara yang sangat penting. Disebabkan ya, memang ada isu-isu lain yang penting, tetapi pada ketika ini, saat ini, situasi ekonomi negara ini menuntut pemimpin-pemimpin untuk menjadikan bagaimana untuk keluar daripada kemulan ekonomi ini. Kan, in fact, macam kita tahu, mungkin mendapatkan mandat yang baru pada PRU 15 ini juga merupakan salah satu strategi untuk mendapatkan kerajaan yang lebih stabil dan juga sebagai persediaan untuk menghadapi kemelesetan ekonomi pada tahun 2023. Jadi kalau kita tidak ada kerajaan yang stabil ataupun kita mempunyai kerajaan yang tidak mempunyai perincian ataupun wawasan yang jauh di dalam membangunkan ekonomi, sudah pasti untuk menghadapi kemelesetan ekonomi pada tahun 2023 lebih mencabar bagi kita, bagi negara kita. Jadi sudah semestinya bila kita sebut tentang manifesto tadi itu, ya, golongan undi 18, even golongan-golongan mana sekalipun yang layak mengundi, memang melihat manifesto sebagai salah satu faktor utama dalam mereka membuat keputusan kecenderungan mereka untuk mengundi siapa. Dan cumanya macam yang saya cakap tadi, di dalam banyak isu yang diutarakan, isu ekonomi yang merupakan paling penting sekarang ini untuk di-tackle ataupun ditawarkan oleh mana-mana parti politik untuk meraih sokongan daripada rakyat. Okey, Datuk, satu lagi perkara yang saya nak dapatkan pandangan Datuk, Doktor dan juga Syam juga boleh memberi pandangan. Ini tentang ialah daripada kajian yang dibuat minat pengundi-pengundi kita ketika inilah, terutamanya undi 18 undi yang didaftarkan secara automatik dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahawa mungkin peratusan turun mengundi dalam PRU kali ini mungkin akan berada pada tahap yang mungkin agak rendah. Ini mungkin berlandaskan dengan apa yang berlaku di pilihan raya negeri di Johor dan juga di Melaka. Ada yang mengatakan bahawa mungkin anak-anak muda dan juga mereka yang beranggapan tak gunalah aku turun mempunyai nasib aku macam ni juga dan sebagainya. Apakah sikap seperti itu sebenarnya masih ada sebenarnya? Yang pertama, saya teringat ketika PRN Melaka dan Johor, kami turun ke lapangan berjumpa dengan anak muda. Ada 3 perkara yang anak muda yang akan menarik minat anak muda. Yang pertama ialah peluang pekerjaan. Mereka mahukan kerajaan yang boleh menjanjikan peluang pekerjaan yang lebih banyak. Yang kedua, internet coverage. Memang itu menjadi faktor utama. Mereka, kehidupan anak muda, especially generasi milenial dan generasi Z, memang tidak boleh survive tanpa internet coverage. Dan yang ketiga yang mereka mahukan ialah calon-calon muda. Calon-calon muda yang berwibawa, yang boleh membawa mereka boleh membawa masalah mereka ke atas untuk dibicarakan dengan lebih tertib. Kalau itu yang Datuk sebut, apakah Datuk melihat bahawa daripada senarai calon-calon yang telah pun dikemukakan setakat ini, apakah Datuk melihat bahawa perubahan itu dilakukan memperkenalkan calon-calon baru dan juga muka-muka baru dan juga calon-calon yang dianggap muda? Ya, kalau saya melihat kepada keseluruhan parti yang ada, kebanyakannya meletakkan calon-calon baru.
Melainkan of course ada calon-calon tradisional yang boleh dianggap tradisional, yang muka-muka lama tu perlu ada kerana mereka adalah tulang belakang parti. Tapi kebanyakan yang lain, dalam konteks Barisan Nasional misalnya, Datuk Seri Zahid membuat tindakan berani meletak calon-calon baru berbandingkan dengan calon-calon yang popular yang sedia ada. Dan saya pasti ada sebab kenapa Datuk Seri Zahid membuat tindakan tersebut. Dan ini berkait pula dengan soalan yang sebelum ini, mengatakan coalition yang mungkin boleh mentadbir negara. Walaupun Cik Isham cakap, beritahu tadi bahawa mereka perlu jelas daripada awal, saya rasa parti yang bertanding mana-mana pertandingan politik tidak akan secara jelas mengatakan kami akan berkolaborasi. Dia mau pergi sejauh mungkin dan sampai ke tahap bila keputusan keluar baru melihat seorang ini 50, ini 55, ini 59 dan campur Sabah Sarawak, mungkin yang mana akan membuat kerajaan campuran. So di situ saya rasa dalam UMNO dan Barisan Nasional jelas no DAP, no UNWA. Dalam Perikatan Nasional juga jelas no DAP, no UNWA. So di situ kita dah tahu dah gabungan mana sekiranya terjadi keadaan yang menggantung, kita dah tahu dah coalition mana yang akan bergabung untuk membentuk kerajaan. Bacaan saya lah. Okey, Sam, bagaimana anda melihat situasi ini dari segi peratusan yang akan turun mengundi dan juga reaksi daripada pengundi-pengundi sendiri, mood mereka, apakah mereka ingin turun untuk sama-sama terlibat dalam pembuangan undi ataupun dalam PRU nanti? Dalam kajian Nilam yang kami lakukan membuat bacaan terhadap sikap pengundi lah. Kajian itu yang kami berkolaborasi dengan 5 media. Tajuknya ialah apa yang rakyat mahu. Dilakukan pada bulan Ogos dan September. Dalam kajian itu mendapati bahawa sebenarnya dalam aspek politik ini mereka jelas sebenarnya dalam situasi. Sebagai contoh, saya yang menarik kami dalam kajian itu ialah begini. Sebagai contoh, mereka tertekan dan dengan masalah ekonomi apabila diajukan soalan tentang peratusan keluar mengundi dalam dapatan kami sebanyak 83%. Dan banyak firma-firma kajian yang lain mengemukakan dapatan mereka, dan kami melihat, saya boleh katakan semuanya melepasi 80%. Soalan yang sama, iaitu adakah anda akan keluar mengundi dalam pilihan raya umum akan datang, maksudnya melepasi 80%. Tetapi itu mungkin keadaan yang diberikan pengakuan dalam survey, tetapi kita kena discount lah dengan apa yang berlaku. Saya rasa 70% hingga 75% itu adalah unjuran yang munasabah. Yang keduanya, saya melihat dalam dapatan kajian juga ialah apa yang rakyat mahu, dan saya agak ironi sikit dengan apa yang berlaku di luar, kerana seperti macam tadi, manifesto ada tertera dalam manifesto Pakatan Harapan, Perikatan Nasional semalam dan malam ni saya rasa Barisan Nasional pun sama, iaitu akan meletakkan menangani dan juga memulihkan ekonomi negara, menangani kos sara hidup, memberikan peluang pekerjaan. Tetapi apa yang berlaku dalam siri jelajah, ceramah, sidang media, perkara itu tidak disinggung. Ini yang saya dapati dalam tempoh berkempen ini. Jadi seakan-akan perkara itu hanya dicetak di atas kertas, tetapi perkara itu tidak menjadi naratif utama untuk meyakinkan pengundi, termasuklah calon-calon yang bertanding. Mereka lebih kepada politik retorik dan juga janji-janji populis. Misalnya contoh, bila cakap nak hapuskan tol, sedangkan dalam dokumen dia nyatakan ini prioritinya nak memulihkan ekonomi, dan perkara itu tidak disinggung dalam kempen yang berlaku secara berdepan dengan pengundi. Itu menarik. Baik, sayang sekali Syam, sayang sekali Dr. Muhammad Iqbal dan juga Datuk, kita masa mencemburui kita sebenarnya. Kita terpaksa berpisah di sini, tapi mungkin kita akan duduk lagi untuk bercakap tentang beberapa lagi kajian yang menarik yang telah pun dilakukan, dan sudah pastilah kita ingin berkongsi sebenarnya bersama dengan penonton, dan kita mengharapkan bahawa mereka akan memberi respon yang cukup positif untuk sama-sama memeriahkan PRU yang ke-15 ini, kerana sokongan mereka, undi mereka itu adalah penting untuk menentukan siapakah yang akan berjaya ataupun parti manakah yang akan berjaya untuk membentuk kerajaan nanti. Itu kita kena ingat, dan mereka juga harus mementingkannya. Baiklah, terima kasih kepada
kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih.